Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 5 ingin membentangkan mengenai Assessment, Exploring and Understanding Problem and Strength. Baiklah, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami iaitu Estefania Venisa Anak Johon dengan pemegang kad matriks BP 2116063 dan seterusnya Umi Nur Atika binti Yusuf BP 2116062, Fransila Jimin BP 211600575 dan saya sendiri Muhammad Afizuddin Akmal bin Amir pemegang kad matriks BP 211606114. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Afizuddin Akmal bin Amir pemegang kad matriks BP 211600614. Baiklah, saya akan menerangkan mengenai kepelbagaian dimensi penilaian. Baiklah, masalah manusia memang terlihat mudah tetapi selalunya melibatkan kompleks interaksi pelbagai faktor. Bukan itu saja, interaksi timbal balik dan kepelbagaian dimensi masalah manusia yang juga membawa akibat daripada fakta bahawa manusia adalah sosial dan juga makhluk yang dikenali sebagai bergantung kepada kedua-duanya. Manusia ialah bersifat lain dan kompleks. Disebabkan itu, kepelbagaian institusi sosial ditubuhkan untuk memenuhi keperluan mereka. Sebagai seorang pekerja sosial, amat memerlukan pengetahuan yang lebih luas tentang pelanggan dan pelbagai sistem. Contohnya, ekonomi, perundangan, pendidikan, perubatan, agama, sosial dan interpersonal. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan mengenai definisi penilaian. Baiklah, penilaian merupakan satu proses yang dilakukan di antara pengawal dan klien di mana maklumat terkumpul, dianalisis dan disintesis untuk memberikan gambaran ringkas tentang klien dan keperluan dan kekuatannya. Bukan itu saja, penilaian formal boleh diselesaikan dalam 1 atau 2 sesi. Dan seterusnya dalam persekitaran di mana kerja sosial bukan satu-satunya atau bukan profesyen utama. Selalunya dipanggil tetapan menengah ataupun tuan rumah. Pekerja sosial mungkin merupakan ahli pasukan klinikal, contohnya dalam keadaan kesihatan mental, sekolah, perubahan dan pembetulan. Dan dalam kata lain, proses penilaian mungkin merupakan usaha bersama pakar psikiatri, pekerja sosial, ahli psikologi, jururawat, guru dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Nur Atika binti Yusuf, memegang nomor matriks BP 211600622. Hari ini saya akan menerangkan tentang mentakrifkan penilaian, bahagian proses dan produk. Fokus penilaian juga akan dipengaruhi oleh naungan di mana ianya berlaku dan juga teori orientasi yang akan diamalkan oleh pekerja sosial. Sebagai contoh, pekerja sosial mempunyai pengalaman atau kepakaran yang terletak pada teori tingkah laku kognitif. Selain daripada itu, ia juga akan menstrukturkan penilaian untuk menangani kesan salah tangkapan atau cognitive erosion. Soalan yang akan ditanya akan dibuatkan kesimpulan yang akan disempitkan oleh misi pekerja sosial, teori, tetapan dan juga fokus kepada klinikal. Pekerja sosial juga terlibat dalam proses yaitu penilaian dari awal hubungan mereka dengan klien. Sama ada ianya berlaku selama beberapa minggu, bulan, atau bertahun-tahun kemudian. Sekiranya pekerja sosial dan klien meneruskan hubungan mereka, maka penilaian juga akan diteruskan. Sebagai contoh, pelanggan sering mendedahkan perkara baru seiring dengan kemajuan penyelesaian masalah dan memberikan penilaian asal dalam pandangan baru. Penilaian juga akan merujuk kepada sesuatu yang bertulis ataupun produk yang dihasilkan daripada proses bagi memahami klien. Sebagai contoh, penilaian akan dibuatkan hipotesis kerja yang kompleks berdasarkan data terkini yang telah disediakan. Kita beralih pula kepada produk.
produk ialah suatu penilaian yang melibatkan rumusan sebenar ataupun suatu kenyataan pada masa tertentu mengenai sifat, masalah, sumber klien dan faktor-faktor yang berkaitan. Penilaian juga dilakukan secara bertulis yang terdiri pada psikososial yang menyeluruh, yaitu laporan kepada analisis ringkas tentang isu yang sangat spesifik. Sebagai contoh, status mental klien, penggunaan bahan, keupayaan untuk menjaga diri, dan juga adalah risiko klien membunuh diri. Penilaian boleh dirumuskan tentang kemajuan kes ataupun menyediakan gambaran menyeluruh tentang pelanggan untuk memudahkan pemindahan kepada sumber lain ataupun penamatan kes. Pekerja sosial mempunyai skop dan fokus kepada produk bertulis serta penilaian itu sendiri akan berbeza-beza bergantung 3 faktor, iaitu peranan, suasana dan keperluan pekerja sosial yang akan dikemukakan oleh klien. Sebagai contoh, pekerja sosial melakukan penilaian terhadap sekolah rendah. Dalam penilaian, terdapat 3 isu yang sepatutnya akan dinilai oleh pekerja sosial dalam semua situasi. Yang pertama, apakah yang akan dilihat oleh klien sebagai keutamaan ataupun masalah serta kebimbangan. Sebagai contoh, di mana pelanggan itu berada. Yang kedua, apakah undang-undang semasa ataupun mandat yang datang dari pekerja sosial dan klien dapat mempertimbangkan. Yang ketiga ialah apakah kesihatan yang berpotensi serius ataupun kebimbangan keselamatan yang memerlukan perhatian pekerja sosial ataupun perhatian klien. Selepas ketiga-tiga soalan itu dapat ditangani, pekerja sosial akan meneruskan untuk meneroka kefungsian pelanggan, interaksi mereka dengan persekitaran, masalah dan cabaran, kekuatan dan sumber, keperluan dan kehidupan peralihan, dan sistem utama yang berkaitan dengan kes tersebut. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Habibi dan juga rakan-rakan sekalian. Saya, Estefania Vanessa Anak Johon, memegang Noka Matrix BP 21160635, ingin mengambil ahli untuk membentangkan bahagian saya, iaitu penilaian cekap budaya. Sebagai seorang pekerja sosial, kita haruslah mempunyai penilaian cekap budaya dalam memerlukan pengetahuan tentang norma budaya, akulturasi, dan juga perbezaan bahasa. Maksud akulturasi adalah penyerapan unsur-unsur kebudayaan daripada suatu budaya kepada budaya yang lain. Sebagai seorang pekerja sosial juga, haruslah mempunyai keupayaan untuk membezakan antara individu dan juga berkaitan erat dengan budaya dan sifat-sifat inisiatif untuk mencari maklumat yang diperlukan supaya penilaian yang dilakukan tidak berat sebelah. Justru, perkhidmatan yang akan dilakukan adalah dari segi budaya yang sesuai dan juga pemahaman tentang cara perbezaan budaya yang mungkin akan mendedahkan diri mereka dalam penilaian proses tersebut. Budaya berbeza boleh secara meluas dalam meneroka corak dalam pemeliharaan anak, komunikasi, peranan ahli keluarga, pemilihan pasangan, dan juga penjagaan berumur. Pengetahuan tentang norma budaya setiap klien amat diperlukan, lebih-lebih lagi apabila budaya latar belakang klien sangat berbeza daripada anda sendiri. Sebagai seorang pekerja sosial harus menekankan kekuatan dalam penilaian yang memberikan tumpuan kepada patologi yang mempunyai beberapa akibat penting. Terdapat 3 akibat penting, iaitu yang pertama untuk memanfaatkan kekuatan pelanggan atau klien dengan berkesan. Pengamal mesti peka terhadap klien mereka dan mahir dalam menggunakannya untuk mencapai matlamat kes tersebut. Yang kedua, pekerja sosial yang gagal membuat akaun untuk kekuatan dengan secara selektif untuk merawat patologi adalah sulit untuk dilengkapi bagi menentukan pelanggan atau klien, potensi untuk pertumbuhan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk ke sana. Yang ketiga adalah kebanyakan klien perlu bantuan dalam meningkatkan harga diri mereka. Untuk menekankan kekuatan dan pemerkasaan dalam proses penilaian, KOJA 1994 telah membuat 3 cadangan
kepada pekerja sosial. Yang pertama adalah memberi keutamaan kepada klien untuk memahami fakta. Kedua, mencari apa yang klien mahukan. Yang ketiga adalah menilai kepribadian dan kepelbagaian kekuatan yang ada pada alam sekitar. Culture 1994 telah berkembang dua dimensi matriks rangka kerja penilaian yang boleh membantu pekerja sosial dalam mengurus kedua-duanya, iaitu dari segi keperluan dan juga kekuatan. Justru penilaian yang berguna ialah tidak terhad, iaitu sama ada kekurangan atau kekuatan, dan kedua-duanya dimensi pribadi dan alam sekitar adalah sangat penting. Dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, selamat pagi semua. Nama saya Francila Jimin. Saya akan membentangkan bagian kepentingan, pengetahuan, dan teori dalam assessment. Suatu teori dan pengetahuan tentang tingkah laku manusia serta lingkungan sosial adalah diperlukan untuk menilai permasalahan sistem klien dengan tepat. Untuk mengkaji masalah sistem pelanggan ini, yaitu individu, pasangan, atau keluarga, pekerja sosial haruslah mempunyai pengetahuan yang luas bahwa sistem klien ini mempertimbangkan pelbagai sistem yang lain, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, agama, dan juga lingkungan sosial. Dan perspektif kekuatan ini diambil kira dalam penilaian. Perspektif ini mengambil kira akan penelitian sistemik dalam memahami situasi individu, serta menyediakan asas teoretikal bagi pekerja sosial untuk mengembalikan kekuatan dan juga membina resilien dalam diri klien. Oleh itu, pekerja sosial akan bekerja sama dengan klien untuk mengalih ketumbuhan mereka dari kelemahan kepada menggembleng kekuatan yang ada pada diri klien tersebut. Seperti yang dikenal pasti oleh Hepworth dan juga Larson, menjalankan penilaian ini memerlukan set pengetahuan yang berkaitan, yaitu sistem pelbagai faktor, faktor biofisikal, faktor kognitif, faktor emosi, faktor budaya, faktor tingkah laku, faktor motivasi, sistem kekeluargaan, dan juga faktor persekitaran. Manakala aplikasi teori dalam assessment ini berupaya untuk membantu pekerja sosial untuk bekerja dengan lebih teratur dan juga informatif. Sebagai contoh antaranya adalah teori tentang psikologi ego. Secara umumnya, psikologi ego ini merujuk kepada teori rawatan psikologi. Tekanan daripada psikologi ego lebih dipengaruhi oleh faktor dalaman keluarga dengan persekitaran luaran mereka. Perkara utama yang ditekankan dalam teori ini adalah kebolehan individu untuk beradaptasi dengan tekanan luaran, menggunakan sesuatu cara untuk mewujudkan rasa selamat dan juga kepuasan hidup. Seterusnya adalah terapi ringkas yang berfokuskan pada penyelesaian ataupun solution focus brief therapy. Terapi ini memberi tumpuan kepada keadaan dan tujuan seseorang yang pada masa sekarang ataupun masa hadapan, berbanding pengalaman pada masa lalu. Dalam teori berorientasikan matlamat ini, gejala atau masalah biasanya tidak disasarkan, tetapi ianya berfokuskan pada penyelesaian masalah dan menemui kekuatan yang dimiliki oleh klien. Terapi ini adalah satu bentuk psikoterapi ataupun counseling. Seterusnya, kita beralih kepada sumber maklumat. Antara sumber maklumat yang boleh didapati melalui asesmen ini adalah melalui helaian latar belakang ataupun borang yang telah dilengkapkan oleh klien. Seterusnya adalah melalui temu bual dengan klien, yaitu yang berkaitan masalah, sejarah, pandangan, pemikiran, dan juga peristiwa. Ini adalah sumber utama. Yang ketiga adalah pemerhatian secara langsung terhadap tingkah laku bukan lisan oleh klien. Pekerja sosial akan mengambil maklumat tentang keadaan emosi dan juga reaksi klien. Yang keempat adalah pemerhatian langsung interaksi klien antara pasangan, ahli keluarga, dan juga yang lain-lain. Oleh itu, pekerja sosial harus memerhati perbezaan yang ketara antara laporan klien tentang hubungan mereka dan juga tingkah laku yang sebenarnya mereka tunjukkan dalam hubungan tersebut. Yang kelima adalah melalui maklumat daripada saudara, rekan, dokter, guru, dan juga majikan klien. Ini adalah untuk memastikan bahwa maklumat ini tepat dan tidak diputarbelitkan. Yang keenam adalah melalui ujian atau instrumen penilaian, seperti ujian psikologi,
instrumen saringan, dan alat-alat penilaian yang digunakan. Yang terakhir adalah pengalaman pribadi sendiri, yaitu berdasarkan interaksi langsung dengan pelanggan. Oke, terima kasih. Itu saja daripada saya. Kesimpulannya, melalui tajuk ini kita dapat mengetahui serba sedikit tentang cara untuk melakukan penilaian semasa mengendalikan kes yang berkaitan dengan klien. Bukan itu saja, dalam tajuk ini juga terselitnya kepentingan terhadap penggunaan teori dalam penilaian yang mampu membantu kita untuk menyelesaikan masalah klien. Kerana jika tajuk ini tidak dipelajari, pekerja sosial akan sukar untuk menghasilkan sebuah laporan yang baik berdasarkan penilaian yang dibuat. Akhir sekali, tajuk ini akan menjadikan kita lebih memahami langkah yang perlu dilakukan untuk mengendalikan klien.